Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang mencurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat dan tak salah. Ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Untuk pagi ni saya masuk awal sedikit sebab saya nak kena settlekan banyak kerjaan untuk pagi ni. Untuk hari ini, insya-Allah kata masa-masa yang kita ada ni diisi dengan benda-benda yang bermanfaat, insya-Allah. So banyak benda untuk settlekan untuk pagi ni sebabnya esok saya punya tim baru masuk. So kata banyaklah persediaan untuk kata preparation gitu. Alright, so saya masuk setengah jam 20 minit awal lah, 20 minit awal untuk hari ini, pagi ini. Okay, so Assalamualaikum, Waalaikumsalam, good morning semua. Good morning. Okey, Assalamualaikum Noris. Waalaikumsalam. Sihat kau semua? Semoga dalam keadaan yang kata sihat. Okey. So hidup ni kita kena bagi manfaat dekat orang, kena membantu each other. Barulah kata syok buat kehidupan kita. So sebaik-baik manusia adalah manusia yang boleh bagi manfaat dekat orang. Okey. Dan bila mana kata benda ni setiap hari ada je benda yang kita boleh bagi manfaat dekat orang. Buat baik dengan orang, always think positive. Benda-benda tu akan menambahkan lagi semangat. Banyak benda yang akan datang banyak benda tarikan magnet yang akan datang dekat diri kita bila mana kita buat benda yang positif. Kehidupan kita pun insya-Allah benda yang positif akan datang di sekeliling kita dan sentiasa akan datang benda-benda yang positif. Okay, so untuk pagi ni, ceria pagi ni saya sedang masak. Aduh, saya pelapau kau ni. Nak breakfast lagi. Okay, so untuk pagi ni saya nak share dekat you all 3 sebab kenapa kek yang biasa kita buat tu, kita buat kering. Sebab apa buat benda tu jadi kering? Apa yang menyebabkan kek kita tu menjadi kering? You all ada tak? Saya nak tengok ada tak you all pernah buat kek jadi kering? Ada tak? Saya nak tengok juga siapa yang buat kek itu dia jadi kering. Okey? Siapa buat kek dia jadi kering? Okey? Siapa buat kek tu dia punya kek dia tu jadi kering. Boleh saya tahu tak siapa yang buat kek itu jadi kering? Apa yang you all tahu tak? Apa yang menyebabkan kek apa yang menyebabkan kek yang kita buat tu jadi kering? Okey? Dan apa efek dia bila mana kek kita tu jadi kering? Dia kata bila kita buat permulaan tu dah caca mebar dah, memang kek kita akan jadi kering dan kek bila kering akan jadi gana. So benda ni lah yang akan kata ada bersangkut paut lah antara satu sama lain. So lalah kali buai je. Gitu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Clear tak saya punya live ni untuk pagi ni? Dan jangan lupa share dulu saya punya live deh. Share dulu saya punya live. Okay, semoga apa yang saya share untuk pagi ni bermanfaat dan ada something yang you all dapat untuk pagi ni. Sebagaimana yang petang kemarin pun ada benda yang you all dapat InsyaAllah setiap hari, setiap masa live saya, InsyaAllah benda-benda yang yang beri semangat dekat you all, yang you all dapat lah terinspirasi, termotivasi daripada apa yang saya sharekan. Okay. So bila mana kita buat kek ni, apa yang sebab apa menyebabkan kita punya kek kita jadi kering? Apa yang menyebabkan kek kita tu menjadi kering? Okey, yang pertama adalah bahan-bahan yang kita gunakan.
bahan-bahan yang kita gunakan. Okey, bahan-bahan yang kita gunakan tu, adakah kita suka tu dengan betul? Adakah kita suka kita punya bahan-bahan yang kita nak gunakan untuk kita punya kek kita tu suka dengan betul ke tak? Suka dengan betul ke tak? Sebab apa? Sebab benda ni yang akan menyebabkan bila mana kek kita, bila kita putar dia, bila kita bakar dia, so benda tu lah yang bila masak dia akan jadi kering. Sebab apa? Sebab penyukatan yang kita buat tu tidak tepat ataupun tidak betul. Mungkin kita punya kita punya penimbang kita kata rosak ke, dia macam ala-ala tak? Kadang-kadang betul, kadang-kadang tak. Kadang-kadang tintong, kadang-kadang tak. So be careful benda tu deh. Be careful. Sebab apa? Sebab benda ni yang akan menyebabkan kita punya kek kita akan kering. Okey, selamat pagi, good morning. Okey. So take note benda tu, pastikan kita suka dia dengan betul. Penyukatan tu, kita punya penimbang kita, kalau penimbang kita ala-ala tu, better beli yang baru lah. Macam saya punya suka saya, okey, cuma dia rasa dia punya patah tepi tu je. Penyukat okey, tak ada masalah. Ada setengah tu dia kata saya dah follow dah step yang Nori bagi. Saya dah saya dah ikut dah step by step, tapi kenapa kek saya still tak jadi juga? Kenapa kek saya bila masak dia jadi kering? Sebab itulah kalau benda ni 2-3 kali you all ulang benda yang sama, saya bagi tahu. Okey, saya bagi tahu, boleh tak sis masa buat tu rekod video. Saya nak tahu benda tu deh. Saya nak you all rekod benda tu. Sebab saya tidak boleh bagi kepastian bila kata saya bagi tahu okey, you all dah buat dah. Tapi saya tak tahu di sebaliknya lagu mana you all buat. Saya tidak tahu. So benda ni lah yang yang menyebabkan you all punya kek you all ada masalah. Dan masalahnya adalah kek kita jadi kering. Okey? Assalamualaikum. Alhamdulillah jelas. Nak tanya kalau kek tu masa nak dekor kering, nak jadi dia lembab semula macam mana? Sebab kadang-kadang saya ada tengok yang spray air tu campuran. Okey, you all kena tahu deh. Bila mana kek kita kering, you all kalau you all tengok saya dekor kek, kek tu dia dia kata tak kering. Saya spray air tu sebab kita nak kekalkan kelembapan. Bila mana kita letakkan kita punya kek kita di dalam peti untuk tempoh ataupun jangka hayat dia yang lebih lama. Andai katalah kek tu kering, you all spray lah lagu mana, you all buat lagi setengah mana pun tidak boleh. Cannot go. Faham tak? So benda ni kata you all boleh try lah spray. Tapi kalau kondisi yang you all buat kek you all tu dah kering, you all spray lah setengah mana pun, stay dia akan kering. Faham tak? Memang sebab kek kita bila kita bakar dia, bila kita buat benda dah jadi dah, dia kering. Bila kering, you all letaklah air, memang dia nampak moist. Tapi bila you all letak dalam peti, dia stay akan kering. So, you all kena tahu first step. You all kena ulang first step tu, barulah you all akan follow step-step lain. Okay? So, pastikan benda tu you all kena take note supaya kek yang you all buat tu tidak kering. Okay? Air yang buat tu air masak biasa saja. Air masak biasa saja. Bukan air manis, bukan air air masak saja. Sebab saya sebenarnya benda tu tak perlu pun nak spray, tapi saya nak kekalkan, faham tak? Sebab kita tidak tahu bila kek kita tu yang kita buat tu, kalau kita yang dekor, kita yang potong kek kita tu tak ada masalah. Masalah lah ni orang yang order. So bila orang yang order, kita tak tahu dia punya kek dia tu nak potong bila.
So lebih baik kita mencegah daripada mengubati, betul? So cara dia alternatif dia adalah kek kita dalam kondisi yang okey dah, bukan kering deh. So kita tambah atau spraykan air untuk nak mengekalkan kelembapan di dalam kita punya peti. Bila mana orang tu letak dalam peti dalam tempoh yang lebih lama, dia kek kita tu tidak kering. Gitu betul. Kek kita tu dalam kondisi yang molek. So sebab itulah kek kita molek dah molek dah. Lepas tu kita nak tambahkan, nak spray air lagi, nak bagi molek lagi sebab kita nak kekalkan kelembapan bila kita letak dalam peti. Okey? So sebab itulah kita spray air. Alright, kalau tak spray pun tak apa. Kalau you contohlah kata malahan saya spray air, saya nak makan lalu, tak ada masalah, saya nak makan esok, tak apa. Masalah lah ni, kalau tempoh yang lebih lama, bila tempoh yang lebih lama, takut nanti dia akan select, tahu tak, tekstur dia tak, kita tak tahu dia kata orang tu bukuk terdedah ke, macam mana tak tahu. Sebab kata penggunaan ataupun penjagaan kek ni kita kena tahu lah ke mana penjagaan kek yang betul. Okey? Assalamualaikum Nori, selamat pagi. Kalau dok kek guna BC, boleh letak fondant untuk boleh tak ada masalah. Okey, itu yang pertama. Pastikan bahan yang digunakan sukat dia dengan betul. So barulah kek kita tu bila kita bakar dia, kek kita tidak menjadi kering. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang menyebabkan kita punya kek kita tu menjadi kering adalah ini yang biasa orang dia suka-suka, betul? Dia suka-suka yang kata mengubah kuantiti bahan. Sebab itulah saya kata jangan derhaka kepada resepi. Suka-suka mengubah kuantiti bahan. Bila you mengubah kuantiti bahan ataupun you tak reti ke sekarang, you tak pandai, tengok, you tak pandai apa-apa, tapi you dah ikut dan wak kata pandai-pandai dia, betul? Pandai-pandai sendiri, pada hakikatnya tak pandai. So bila you ubah benda ni, kita ni tak pandai, tak perlu lagi, tak arif lagi bab kek ni. Lepas tu mulalah saya nak tambah gol tu, saya nak buat gol ni, saya nak gol ni, menyebabkan kek kita pun akan jadi kering. So jangan duduk pandai-pandai nak ubah kalau kita ni tak pandai. Jangan duduk pandai-pandai nak ubah kalau kita ni tak pandai. Okey? Jangan derhaka kepada resepi. Kalau you tak pandai, just follow step orang yang ada result. InsyaAllah step yang you buat tu, you yang akan dapat. Dan kita boleh elakkan benda-benda yang macam ini berlaku. Okey? Jangan derhaka kepada resepi. Okey? Jangan derhaka. Jangan pandai-pandai jangan nak ubah kuantiti, nak ubah benda tu, nak ubah benda ni kalau kita ni tidak pandai. Okey? Alright? So itu yang kedua. Selamat pagi. Kalau tak pandai, follow je step yang orang. Contohlah saya tunjuk ke. You all boleh tengok lah hasil dia. Bila saya tunjuk tu, saya tunjuk testimoni, saya tunjuk result. So you all boleh tengok lah result orang yang dah join saya punya PJJ. You boleh tengok result. So follow je lah step. Apa susah? Ni nak tukar go tu, nak tukar go ni, nak tukar go ni. Banyak kelentong tau dah. Menyebabkan saya pun malah nak layar sebenarnya. Saya malah nak layar tau dah. Malah nak layar. Sebab you all pandai-pandai nak ubah, sedangkan benda tu you all tak pandai. Saya pun malah nak layar tau dah. Malah nak layar. Kalau kata nak layar panjang-panjang sangat, dok lah. Saya akan bagi tahu. Sis, follow je step yang saya bagi, saya share. Lepas tu tengok je kemenjadian lagu mana. Tak payah duk ubah kalau kita ni tak pandai. Tak payah duduk mana-mana kalau kita ni first step pun kita tak reti. Gitu baik. Okey, nak tanya kek cheese leleh dalam chiller boleh tahan berapa lama dah kek span yang dah siap dekor dan berapa lama dalam chiller? Kek cheese leleh dia bertahan kalau dalam chiller ataupun dalam peti biasa dalam seminggu gitu je. Dia tak tahan untuk tempoh yang lama. Tapi kalau you nak bertahan untuk tempoh yang lama, kena letak dalam freezer. Memang orang tak percaya benda ni, tapi you terus buat lagu mana. You terus buat. Tengok ni saya buat deh. Saya bawa dekat tim saya. Maaflah deh.
Peti pokok belana. Ha, nampak? Saya letak dalam, nampak? Saya akan letak dalam freezer. Saya akan letak dalam freezer. Walaupun dalam bawah ni kosong, tapi saya akan letak dalam freezer. Saya akan letak dalam freezer. Sebab untuk tempoh yang lebih lama, sebenarnya kita kena letak dalam freezer. Okey? Kek span pun sama juga. Kek span yang siap dekor, dia bertahan lah dalam seminggu, okey lagi. Tapi untuk tempoh yang lebih lama, dia tak. Dia akan jadi mereka. Sebab peti tu sejuk. Bila seperti sejuk, kita punya kondisi dia akan crack. Lama-lama dia akan crack. Kalau you all pergi kedai, you all tengoklah. Kalau kek tu you all tengok dekat kedai kek, you all tengok kat kedai kek, orang jual kek, dia tidak akan payahlah nak jumpa dah. Kalau orang tu buat kalau you all kena tengok survey jugalah kedai-kedai kek dia bukan kata buat tu terus habis lalu. Kalau terus habis lalu tak ada masalah. Masalah lah ni buat tak habis. Lepas tu you simpan untuk tempoh yang lama. You all boleh tengok lah. Kalau you all nak beli kek, kalau kek tu crack apa semua, itu kek yang dah lama. Itu kek yang dah lama. Mungkin dah 3, 4, 5 hari dah ataupun seminggu dah. Kek tu lama dah. So be careful benda tu deh. You all nak pilih-pilih pun pastikan. Kalau macam secret recipe tak ada masalah. Secret recipe, kalau you all tengok lah, secret recipe dia akan memang setiap hari dia akan top up. Faham tak? Lain. Secret recipe lain. Dia punya cara dia punya manage dia lain. Kalau macam kedai kek, gitulah. Dia memang dia akan simpan. Dia tak akan bagi tahu kita, kek ni sudah lama kak. Terpulang dekat akak lah, akak nak beli. Dia tak geng nak ayat kita. Kalau you nak pergi beli kek kat kedai kek, pastikan kena tengok dulu kek. Kalau kek tu nampak kering, kek tu nampak crack, bermakna kek itu mungkin dah lama dah. 4-5 hari atau seminggu lebih dah. So pastikan, you all kena pastikan, tengok juga survey molek deh. Gitu. Alright. Boleh tahan ke kek kalau simpan lama jika spray air? Tak ada masalah, okey je. Okey saja. Kalau letak dalam freezer, okey je, tak ada masalah. Kalau you buat cheese meleleh, tak ada masalah. Letak dalam freezer berbulan-bulan, sis. Berbulan-bulan, 4-5 bulan pun boleh, tak ada masalah lah. Alright. So itu yang kedua. Yang ketiga, okey, yang ketiga, apa yang menyebabkan kek yang kita buat tu, kek yang selalu kita buat tu kering. Yang ketiga adalah penyimpanan. Cara kita simpan kita punya kek kita. Macam mana cara kita simpan kita punya kek kita, itu juga akan menyebabkan kek kita ni kering. So, you all kena tahu cara penyimpanan. Okey, untuk you all nak simpan dalam peti you all, pastikan jangan terdedah. Maksud dia, okey, ni kek you all pun masukkan dalam peti gitu je, bodoh-bodoh gitu je. Tak boleh, sebab kek kita akan jadi kering. Kek kita akan jadi kering. So, caranya adalah macam mana? You all kena pastikan, kalau you all tak nak hias lagi kek you all tu, nak letak dalam peti, pastikan kena wrapping dulu deh. Wrapping dulu, jangan bagi masuk angin, dan baru you all letak dalam peti. Kalau untuk tempoh yang dalam tempoh yang macam seminggu, boleh letak dalam peti biasa. Tapi kalau tempoh yang lama, contohlah lah ni you all buat dah untuk nak kek untuk raya, so pastikan letak dalam freezer deh. Pastikan letak di dalam freezer. Bila you all nak dekor, baru you all keluarkan dalam suhu bilik, dia akan back to normal balik. Tapi you all kena tahu, dia akan back to normal balik bila mana kek you all dalam kondisi yang okey permulaan. Tapi kalau you all kondisi yang tak okey, kek you all batak, kek you all kering pun, dia tidak akan back to normal balik. Back to normal, you akan kering juga. So you all kena pastikan kek yang you all buat permulaan tu kena betul dulu, kena cara yang betul, barulah you all boleh simpan dia dengan wrapping dulu. Barulah kata untuk tempoh yang lama. Okey? Alright.
Berapa lama biasanya kek layer pandan bertahan kalau simpan dalam kek layer pandan dia tak tahan lama. Dia tidak tahan lama. Memang seriously memang tak tahan lama kek layer pandan. Kek layer pandan dia tak bertahan lama deh. Tak bertahan lama. Dia dalam peti pun dalam seminggu, dalam lebih pada tu dia tak tahan. Kek layer pandan memang dia punya sama juga kalau macam you all buat kek keladi pun sama juga. Dia tidak bertahan lama sebab dia punya kata bahan-bahan yang masuk tu dia memang untuk tempoh yang singkat saja. Dia tak tahan lama deh. Kalau kek layer pandan ke kek keladi ke dia tidak bertahan lama deh. Dan kalau letak dalam freezer pun dia tak sedap. Dia tidak sedap deh. Gitu deh. Okey. Tapi kalau kek keladi ni kalau untuk macam contohlah baru-baru sedap lah. Tapi kalau kita simpan lama-lama tak sedap. Dia tak sedap deh. Dia rasa masak. Dia tak boleh tahan lama lah. Dia akan jadi berair. Macam banyak masalah. So kalau you all nak buat bisnes kek layer pandan ko, kek keladi ko kena pandai-pandai lah, kena pandai-pandai manage benda ni. Sebab dia tak boleh nak bertahan lebih lama. Tapi kalau macam kek kalau you all pemula you all nak buat bisnes, saya sarankan you all buat macam kek cheese meleleh, kek Hokkaido. Itu pemula you all boleh buat lah. Sebab benda ni boleh simpan untuk tempoh yang lebih lama. Okay? Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. So itu yang ketiga. Siapa yang nak tahu satu lagi? Saya nak tambah satu lagi. Siapa yang nak tahu kenapa kek yang kita buat tu jadi kering? Apa yang menyebabkan kek kita tu jadi kering? Siapa yang nak tahu? Tag kat komen nak tahu. Saya nak bagi satu lagi. Saya nak bagi satu lagi. Apa yang menyebabkan kek yang kita buat tu jadi kering? Sebab benda ni bila you all buat kering, you all dekor dia bila kita dekor dia memang comel. Tapi bila kita nak makan tu tak selek tu. Dia akan lekat tekuk, dia banyak masalah. So you all kena tahu dulu permulaan dulu, barulah you all boleh nak dekor, boleh nak simpan dia, boleh nak dekor, boleh nak sambut kata birthday ke gapo ke. So benda ni sangat-sangat memainkan peranan dan you all kena take note. Kalau kata benda ni you all tak tahu, so ambil lah. Kalau ada something yang you all dapat, ambil. Kalau tak ada, rasa tak ada sekarang dia ni lupakan. Okay. So the last part ataupun sebab yang menyebabkan kita punya kek yang kita buat tu kering. Okay. Untuk last, apa yang menyebabkan kita punya kek kita jadi kering adalah suhu kita punya oven kita ataupun ketuhar kita. Suhu oven kita sangat memainkan peranan Sebab itulah you all kena tahu panas you all punya oven you all setara mana. Berapa lama you all punya kepanasan you all punya oven you all. Sebab kalau you all punya oven you all terlampau lama panas pun akan menyebabkan terlalu panas Oven kita terlalu panas pun kek kita akan jadi kering. Ataupun kita bakar kita punya kek kita untuk tempoh yang lebih lama pun kek kita akan jadi kering. So be careful bila mana you all bakar you all punya kek you all. Okay. Ada PJ BC nozzle tak, saya buat biasa saja lah. Saya buat untuk orang kata untuk yang boleh guna untuk semua lah kata. Boleh guna untuk semua. Saya punya BC saya boleh gunakan untuk semua. Kata untuk kita ni boleh lah kata. Sebab benda ni saya tidak boleh nak spesifikkan. Sebab saya punya target saya untuk orang yang nak buat benda tu daripada hak zero buat sampai jadi. Bukan untuk target saya orang hak dah pandai upgrade benda tu. Dak, untuk permulaan saya nak you all buat yang basic dulu. Untuk buat yang basic, bukan orang yang pro dah. Tak. Saya punya target saya adalah orang yang kata baru nak belajar, baru nak mendalami bidang bakery ni. Gitu deh. Okay, Hokkaido boleh? Of course boleh. Gila tak boleh? Member saya buat berkata-kata, buat banyak gila kot letak dalam freezer.
Member saya buat bisnes Hokkaido sahaja, dia income dia 10,000 satu bulan. 10,000 Hokkaido sahaja income dia. Dia buat biasa-biasa, buat rumah je. Buat di rumah saja income dia. Hokkaido saja deh. Hokkaido sahaja income dia 10,000 satu bulan. Okey? Boleh letak dalam freezer, tak ada masalah. Boleh. Kata you jangan percaya saya. Tapi itulah hakikatnya. Itulah hakikatnya. Ramai kata, jolo ke? Betul. Betul ke? Boleh letak dalam peti. Betul ke boleh letak dalam freezer? Sebabnya, saya ni was-was lah. Sebab apa? Sebab takut nanti keras nanti. Tak nak makan. Betul lah sis. Dia sebenarnya kalau letak dalam freezer dia lagi sedap. Gitu deh. Sama juga kalau you buat cheese meleleh, dia lagi sedap. Sebab apa saya royak gitu? Ada sebab lah. Sebab apa? Okey. Kek cheese meleleh. Cheese meleleh macam saya punya resepi saya masukkan fresh cream ataupun whipping cream non dairy. Non dairy tu adalah sejenis krim yang macam aiskrim. You bayangkan aiskrim kita letak mana? Aiskrim kita letak mana? Kita letak dalam freezer ke? Kita letak dalam peti keras ke? Sama lah. Sebab itulah saya kata, bila mana benda tu kita kata dia ada sangkut paut, tahu tak? Berhubung kait benda ni. Okey? Sebab itulah saya kata, okey, untuk cheese meleleh you boleh letak dalam freezer. Sebab apa? Sebab cheese meleleh saya masukkan, saya tunjuk dekat you all, saya share dekat you all. Kata benda tu menggunakan fresh cream ataupun whipping cream non dairy. Okey, non dairy. So benda tu kita kena letak dalam freezer. Itu lebih better, lebih sedap. Sebab dia rasa aiskrim. Kita letak dalam aiskrim dalam freezer ke? Samalah. Dia ada sebab kenapa saya boleh bagi tahulah sebab apa. Sebab benda ni berdasarkan saya buat benda tu. Saya yang sipir dia lagu mana untuk tempoh setahun mana. Saya boleh bagi tahulah sebab saya yang buat benda tu. Saya yang handle benda tu. Alright? Okey, contohlah Hokkaido. Kenapa boleh letak dalam freezer? Hokkaido inti, you boleh tengok inti saya buat lagu mana. Inti buat mana? Inti saya campur dengan fresh cream ataupun non dairy yang dah putah. Tadi yang belum putah. Yang cheese meleleh yang belum putah. Tapi kalau Hokkaido yang dah putah. So bila Hokkaido yang dah putah, saya masukkan buat inti Hokkaido tu, dia akan rasa aiskrim. Bila aiskrim letak mana? Dalam freezer ke? Gitulah. Dia ada hubung kait benda tu. Dia ada hubung kait. Bila mana ada hubung kait, of course benda tu lebih sedap. Dan dia rasa boleh terah lah. Boleh terah deh. Sebab kita punya Hokkaido kita buat pengasingan. Kita buat pengasingan. Maksud dia kita buat pengasingan telur putih dan telur kuning. Okey? So bila kita buat pengasingan, kita punya moist sangat. Memang moist dia, soft dia. Memang tak nak buat bincang tau. So bila benda tu tambah-tambah kita campurkan sedikit cream of tartar. Cream of tartar fungsi dia untuk melembutkan kita punya tekstur kek itu. So bila kita masukkan cream of tartar, dia akan jadi lembut. Bila lembut, you campur dengan krim non dairy tu di dalam kita punya inti tu, dia akan menyedapkan dan mempowerkan, mengumkan lagi kita punya rasa inti dia. So bila benda tu kita untuk jangka ataupun tempoh yang lebih lama, kita boleh simpan dia di dalam freezer. Gitu. Jangan bimbang, benda tu tidak akan jadi kulak ke tak ada. Setakat ni alhamdulillah dalam kondisi yang okey, dalam kondisi yang yang tak ada lah efek like kulak ke tak ada. Setakat ni alhamdulillah okey aja. Alright. Yang jadi kulak tu sebab apa? Sebab kita tidak masak dia dengan sempurna molek. Maksud dia kita buat ngam-ngam, kita bakar dia ngam-ngam je. Kita bakar lalu. So dia akan cepat berkulak. Tapi kalau kita buat lebih sikit, jangan terlampau lama sangat. Bila terlampau lama pun tak boleh juga. So benda ni kita kena pandai manage kita punya oven. Gitu Dia kalau you all enggak ngam-ngam, you all punya kek you all memang akan cepat berkulak. Tapi kalau you all buat lebih sedikit, kek kita
masak dengan sempurna dan dia memang kata berkulat juga. Tapi untuk tempoh yang lama. Faham tak? Untuk tempoh yang lama. Tapi kalau you tak nak berkulat, boleh letak dalam freezer lah. Itulah solution dia. Itu solution dia deh. Alright? Okay. Red velvet boleh. Red velvet pun saya letak dalam freezer. Red velvet pun saya letak dalam freezer. Tadi. Kasket pula dah. Nori, sekarang saya dah pandai handle oven setelah melalui pengalaman. Gitu lah. Bila tahu dah, tak ada masalah lah. Nori, macam mana saya nak order? Alamak, akak, saya pagi ni saya buat. Tak apalah, akak type je PM. Akak type je PM, nanti saya punya dropship akan WhatsApp akak yang email deh. Okay, sebab saya punya slot saya pagi saya buat untuk kek, petang baru saya buat slot untuk biskut. So saya akan bercerita mengenai biskut. Macam semalam saya cerita kenapa biskut kita cepat lemah. Itu sebabnya penggunaan oven tu salah. Penggunaan oven tu tak betul. So benda tu akan cepat jadi lemau lah. Akan cepat jadi tengik deh biskut kita. So benda tu sangat memainkan peranan deh. Jangan orang kata you kena cakna, you kena ambil orang kata ambil part lah oven ni. Okey? Tak apa kak. Nanti saya punya dropship akan WhatsApp akak yang memang deh. Okey? Betul Nori, saya dah cuba resepi kek cheese lele Nori and simpan dalam freezer. Memang lagi sedap. Iya. Jangan percaya saya tapi buat. Saya buat stok. Saya terah juga ke. Permulaan saya terah juga. Lagu mana kalau aku terah aku letak dalam peti biasa untuk tempoh berapa lama ke? Okey, 1 hari okey lagi. 2 hari okey lagi. 3 hari. Masuk je hari ke-6, masuk je hari ke-7, cannot go. Cannot go dah. Sebab apa? Sebab dia jadi rasa masak. Dia masak sebab dia hanya bertahan untuk tempoh yang singkat saja, bukan tempoh untuk lebih lama. Kalau untuk tempoh lama, so saya pun terah pula. Okey, tak boleh jadi ni aku letak dalam peti biasa ke. Aku kena letak dalam freezer lah. So saya pun ambil solution, saya letak dalam freezer. So bila saya letak dalam freezer, dia lebih selamat dan benda tu dia lebih selamat dan dia lebih sedap. Bila kita kata kita simpan lama pun dia still sedap. Jangan bimbang. Gitu deh. Noris, ramai customer yang tanya pada saya macam mana kek yang saya jual letak dalam peti boleh lembut walaupun dah letak dalam freezer. See? Itulah kata, you all kena guna bahan-bahan tu permulaan tu. Bahan-bahan tu. Lagu mana suka you all kena, you all nak tiru, you all nak follow orang pun. Pastikan biar kita ni cerdik, faham tak? Nak follow orang ni biar kita ni cerdik, faham tak? Cerdik kan? You all nak tengok orang pun tengok juga. Weh, dia ni boleh boleh percaya ke resepi dia. Gitu deh. Boleh percaya ke resepi dia ni. You pun tengok lagi. Uish, tak jadi ni. Tengok dia punya feedback, orang join, orang tak. Sebab itulah saya tunjuk ketengahkan benda tu. Yang mana yang join saya punya PJJ saya. Untuk sekarang ni saya buat promo untuk hari ni, hari yang kata second day saya punya promo 30% saya punya promo PJJ saya. 30% esok last day. So siapa yang nak saya bantu you all buat kek sampai jadi, you all follow je step. Okey, gini deh, behel-behel yang gini. Follow je step dia. Kalau you all tak reti, tak ada masalah. You all jangan bimbang. Saya bantu you all buat sampai jadi. Jangan bimbang, saya bantu you all buat sampai jadi deh. Kalau selagi you all buat benda tu tak jadi, buat lagi. Contohlah you all, Nori, saya dah buat 3 kali dah, tapi still tak jadi lagi. Memang still tak jadi. Ginilah kak. Sebab saya kata, okey, cara dia gini deh. Akak buat tu, akak boleh dah record sikit. Bolehlah record 1 minit, 2 minit. Record lah mentah. Lepas tu hantar dekat tim saya nak tengok lagu mana benda tu.
Sebab saya tak kata benda tu, bila you all buat benda-benda 2-3 kali, you all of course you all dah frah baik tak. You all rasa macam aku malah dah aku buat dah lah, modal habis, lepas tu tenaga habis, kek tak jadi pula. You all kek jadi down. Saya tak nak gitu. Saya nak bagi semangat dekat you all supaya you all buat kek, you all buat biskut jadi. Itu lebih baik tak? Dan you all punya pun rasa macam semangat nak buat. Gitu alright. Okay. So itu saja untuk 4 kata saya bagi extra dekat you all. Kenapa kek yang you kata biasa kita buat kering. So pastikan kena dalam kondisi yang baik, dalam ikut je, follow je step yang saya bagi tu. Empat menyebabkan kita punya kek kita buat kering. Okay, so pastikan jangan diulangi benda yang sama. Bila you ulangi benda yang sama, you all kek you all punya kata sentiasa ada masalah. So twist je sikit benda tu, insya-Allah you all can buat dengan kondisi yang okey, sebagaimana feedback yang positif yang saya terima, alhamdulillah. So memang kata syok hidup ni, tahu tak? Bila kita dapat kata benda-benda yang positif, memberi semangat kita untuk nak buat lagi, nak buat yang terbaik lagi. Apa lagi aku nak bagi kat orang, apa lagi aku nak share kat orang supaya orang faham, supaya orang tahu bahawasanya kata benda tu sangat mudah, sangat senang, kita boleh jana pendapatan. Simple je, tahu tak? Simple saja. Kalau cupcake kena wrapping satu-satu ke boleh letak dalam freezer. Okey, kalau cupcake you all letak gini deh. Kalau cupcake you all letak dalam bekas, masalahnya dalam loyer ke, you all letak lepas tu wrapping. Boleh juga. Tapi sebenarnya kalau macam untuk kek ni, kita nak simpan dalam peti boleh. Tapi you all kena pastikan simpan dia letak dalam kotak. Letak dalam kotak. Benda yang dah hias dah, kek yang dah hias, you all nak simpan untuk tempoh yang lama sedikit, you all kena letak dalam kotak. Jangan pastikan terdedah. Kalau kat kedai kek dia terdedah, sebab tu lah dia akan cepat crack. Dia akan cepat ada something lah nampaklah kering tu, kekeringan tu. Sebab apa? Sebab dia nak tonjok. Kalau dia letak dalam peti, dan letak dalam kotak, tak nampak. Orang nak beli tak nampak. So dia akan buka benda tu, so kata you all kalau nak letak dalam peti boleh, tapi kena letak dalam kotak. Jangan buka-buka gitu deh. Sebab nanti terdedah, bila terdedah kek kita akan jadi kering. Alright? Nak minta pendapat Nori Hokkaido selain inti kasta, apa lagi inti yang sesuai kalau kita nak pelbagaikan inti? Inti boleh, inti durian boleh. Sebab dia kalau macam kasta ni, dia macam general, general. Dia kata boleh diterima ramai lah, boleh diterima ramai. You all kata benda ni, you all nak pelbagai pun, tengok juga kepada you all punya bisnes you all. You all bisnes you all berapa dah you all keluarkan? Adakah dah sampai 100,000 dah pengeluaran? Adakah sampai dah 50,000? Adakah sampai 10,000? Kalau benda tu tak sampai lagi, better buat dulu hak tu, Kak. Kita buat dulu hak tu, tak payah duk mikir nak buat apa bagai lain-lain lagi. You all fokus dulu hak tu dulu. Fokus dulu hak tu. Barulah kita, bila kita benda tu, kita dah, orang dah kenal kita dah, orang dah tahu dah bahawasanya aku ni Nego Hokkaido inti kasta. So bila benda tu dah kata maintain, dah okey dah, barulah kita perbagaikan, barulah kita fikirkan solution yang lain. Gitu tak? Sebab nanti kalau you nak fikir, benda tu kena pakai kepala otak tak? Kena pakai benda ni deh. Bila nak pakai benda ni, dia bukan untuk buat pak lalu tau. Dia kena buat kajian dulu tak? Kena buat analisis dulu. Pak nak buat analisis tu kena makan modal tak? Kena makan modal. Maksud dia, you all tak boleh nak buat terus, nak nego kau tak boleh. Sebab apa? Sebab kita kena buat analisis dulu, kita kena buat kajian dulu. Benda ni okey tak? Bagi terlalu 10 orang, 20 orang, 30 orang. Nak sedap 50 orang, nak sedap 100 orang. So benda tu bagi kata kita kena tengok dulu feedback orang, baru kita boleh keluarkan. Bukan main suka-suka kita nak keluarkan, tak boleh. Dia kena ada planning tak? Dia kena ada planning yang betul, baru kita boleh buat benda tu, barulah jadi. Gitu deh.
Tapi boleh kata nak you all nak try, tak ada masalah. Boleh buat inti, banyak inti. Boleh buat. Kalau macam saya pakai instant custard. Kalau you all nak pakai nak masak custard apa boleh. Lain dah rasa dia. Lain. Nak inti jagung pun boleh, nak inti durian pun boleh, strawberry pun boleh. Banyak flavor-flavor yang ada dijual. Tak ada masalah. Mango boleh, orange boleh. Dia macam-macam ada. Boleh pelbagai kalau you all rasa benda tu relevan untuk you all nak pelbagai, tak ada masalah. Kalau bagi saya pada Instagram tu pun tak kena dah. Tu pun tak ada dah. Tak ada nak mikir lain lagi. Tak ada nak mikir. Tak ada lagi. Sebab kita nak buat sesuatu ni kena gunakan ni . Bila kena guna ni, dia kena banyak mikir, dia kena banyak planning. Pas planning tu bukan sehari dua hari kak, berbulan-bulan, malah bertahun kak. So benda ni, bila kita planning dia, banyaklah prosedur, Dia kena banyak pengorbanan, banyak kena keluarkan kos, banyak. So benda tu yang kata yang kena buat lah. Sebab benda kalau you all pakai ikut dan je, sebab itulah tak jadi, sebab itulah tak ada orang nak beli. Sebab apa? Sebab kita tidak buat kajian ataupun kita buat eksperimen tu dengan sebetul-betulnya. Bila kita tak buat eksperimen dengan sebetul-betulnya, kita tak planning dengan betul, sebab itulah ada masalah tu, ada masalah ni, ada masalah tu. Gitu Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Gitulah orang kata. Berdasarkan pengalaman saya lah. Sebab kita apa-apa saja kita kena planning. Kena planning betul-betul. Kalau kita tak planning, kita main redah aja tengok orang. Orang nego sekut, nak nego sekut juga. Orang nego kek, nak nego kek juga. Orang nego main redah aja. Redah gitu jugalah. Kita punya pun gitu juga. Sebab kita tidak planning dengan betul. Bila kita tidak planning betul, macam-macam akan berlakulah masalah macam-macam. Alright. So okeylah, saya rasa setakat tu untuk pagi ni. Terima kasih yang mana yang join saya punya live. Yang nak saya bantu you all, boleh klik link bawah ataupun type PM. Saya bantu you all buat sampai jadi. Alright. So insyaAllah saya dan juga tim saya akan bantu you all. Yang mana yang tak reti nak buat kek, insyaAllah bila kata berada dalam circle saya, insyaAllah saya bantu you all. Kata masalah yang you all atasi, saya cuba bantu dan selesaikan masalah you all deh. Alright. Nori akak dah join PJJC dengan topik carrot cake dekat FB lama, tapi FB lama tak boleh buka macam akak kena WhatsApp ti saya deh. WhatsApp ti saya nanti nak kena bayar balik. Nanti WhatsApp ti saya. Yang main bayar gitu kak. Sebab takut nanti akak baru jangan dekat 2-3 kali bayar kak, teruk kak. Tak payah. Akak WhatsApp ti saya dulu, nanti ti saya akan selesaikan, akan bantu masalah akak. Okey? Jangan. Ada setiap apa masalah ada jalan penyelesaian. So akak masalah akak lah ni akak tak nak buka So bila akak tak nak buka, akak WhatsApp tim saya, bagi tahu je masalah akak. InsyaAllah saya punya tim akan bantu akak untuk selesaikan masalah akak. Okey, lagu mana cara dia? Right. Okey. So kita jumpa lagi petang nanti pukul 5 petang deh. Alright. Okay, bye-bye. Assalamualaikum, bye-bye.